Salam Nusantara. Topik kali ini dalam Bicara Kosong, kita akan berperkatakan tentang tekanan jiwa. 29% ataupun 4.2 juta rakyat Malaysia pada tahun 2017 dikatakan telah mengalami kemurungan, iaitu tekanan jiwa, depresi. Dan tahun 2019, kata Menteri Kesihatan di awal tahun 2019, 1 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami tekanan jiwa. Maknanya perkara ini menjadi semakin kronik dari tahun ke tahun. Tekanan jiwa bukan gila, tapi boleh membawa kepada gila jika tidak dirawat. Okey, gejala awal tekanan jiwa. Cuba kita lihat apakah gejala-gejala awal yang boleh kita kesan dan kita ambil tindakan. Jika sekiranya ada kawan-kawan keluarga yang terdekat, anak-anak kita, isteri kita, suami kita yang ada gejala awal sebegini, kita perlu mengambil tindakan yang pantas. Kesukaran untuk fokus dan ingat, salah satu daripada gejala awal. Dia sukar untuk fokus, bercakap sikit ataupun bila dibawa berbicara, dia selalunya melencong, bercerita tentang perkara yang lain dan sukar untuk mengingati sesuatu fakta ataupun situasi. Mungkin kita tanya dia, bang, minggu lepas kita pergi sekian, tak ingat lah. Rasa bersalah, tak berguna dan tak boleh harap. Rasa bersalah, walaupun perkara kecil saja, perkara yang remeh, tapi dia mengambil berat sangat masalah tersebut dan menyalahkan dirinya. Dia rasa diri dia tak berguna, dia rasa diri dia tak boleh nak diharapkan. Sentiasa sedih, risau dan jiwa kosong. Tak semena-mena sedih, menangis seorang-seorang, tak tahu apa cerita. Mungkin duduk seorang-seorang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis, risau dan jiwa kosong. Ini salah satu gejala awal tekanan jiwa. Hilang keinginan untuk beraktiviti. Ini salah satu juga. Individu yang bertekanan jiwa ni, dia suka duduk berseorangan. Ini puncanya kenapa perkara-perkara ini berlaku. Dia tak mau beraktiviti dengan orang, dia duduk berseorangan. Kalau dia ada bilik sendiri kat rumah tu, dia suka menyendiri dalam bilik, tak nak berkawan dengan kawan keluarga pun, kunci bilik, duduk dalam bilik seorang-seorang. Ini punca yang boleh terjadinya tekanan jiwa. Fikir nak bunuh diri ataupun cuba untuk membunuh diri. Jika sekiranya kita dapat simptom-simptom awal sebegini kepada kawan-kawan kita yang terdekat, sila ambil tindakan segera agar ianya tidak berlarutan atau menjadi lebih parah. Tanda amaran bunuh diri ekoran tekanan jiwa. Emosi mudah bertukar. Ini salah satu tanda amaran. Dalam duduk elok-elok, tiba-tiba marah. Dalam duduk elok-elok, dalam cakap elok-elok, berlawak dengan kawan-kawan, tiba-tiba boleh marah. Mudah tersinggung, mudah terasa. Sentiasa bercakap atau berfikir tentang mati. Asyik bercakap, aku ni rasa macam nak mati dah. Aku ni rasa macam macam nak dekat sama dah. Ni tanda-tanda amaran. Komen bahawa diri tak berguna, diri tak boleh nak diharapkan, diri menyusahkan keluarga, selalu orang kata mata pencaharian pula tak ada. Benda-benda ni tanda-tanda amaran.
kata nak bunuh diri, hilang keinginan kepada yang selama ini digemari. Kalau selama ini dia suka hobinya, suka memancing, tiba-tiba hilang keinginan hobinya sebelum ini. Mungkin suka berkebun, hilang keinginan. Faktor kesihatan yang sedih keterlaluan, sukar tidur, ini juga salah satu tanda-tanda amaran bunuh diri ekoran tekanan jiwa. Cuba kita lihat ni gambar rajah otak yang diimbas. Kalau kita tengok bagi mereka yang depres, kalau kita tengok pola warna tu dia lebih membiru. Berbeza pola warna bagi mereka yang tiada tekanan jiwa. Okey. Kanak-kanak umur 5 atau 6 tahun dah mula mengalami tekanan jiwa. Dan tekanan jiwa akan meningkat ketika remaja dan mencapai puncak pada usia 40 tahun. Dan purata umur mereka yang mengalami depresi, tekanan jiwa adalah 30 tahun dan melalui rawatan sakit jiwa. Perlu diingatkan lagi di sini bahawa tekanan jiwa bukannya gila, dan ada ubatnya yang perlu dikonsum, diguna pakai setiap hari untuk mengurangkan tekanan, mengurangkan stres dalam diri dia. Apa kaitannya jantina pula dalam dari segi tekanan jiwa? Kalau kita tengok dari segi fakta, wanita 2 kali ganda lebih stres, tekanan jiwa, depresi dari lelaki. Lelaki banyak memendam masalah. Bukan kata lelaki ni tak ada tekanan jiwa, tetapi lelaki juga banyak yang memendam rasa. Kalau ada masalah pun tak nak cerita ke orang. Dan cara dia nak merawat, ada yang minum arak, isap dadah, merokok, menyibukkan diri dengan kerja. Ini adalah salah satu orang kata simptom mereka-mereka yang bertekanan jiwa. Jadi kalau kita dapat simptom ini kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita yang terdekat, silalah rujuk kepada pakar-pakar kaunseling atau pakar-pakar psikiatri untuk memberi rawatan seawal yang mungkin. So, bagaimana kita hendak menghadapi mereka-mereka yang bertekanan jiwa? Ataupun bagaimana kita nak pastikan bahawa kita sendiri tiada tekanan jiwa, tidak depresi? Yang pertama, kita kena berkawan. Kita kena ada kawan, walaupun seorang, walaupun 2 orang, kita kena berkawan. Bila kita berkawan, kita sibuk berkawan, kita sibuk bercakap dengan kawan-kawan, kita tidak ada masa untuk bercakap dengan diri kita sendiri. Kita tidak ada masa untuk memikirkan benda-benda yang tak sepatutnya kita fikirkan. Kita tidak ada masa untuk terlalu banyak memikirkan tentang masalah diri. Berkongsi cerita. Bila dah ada kawan, kita berkongsi cerita. Ada masalah, ada isu dengan keluarga, isu dengan kekasih, isu di tempat kerja, bawa berkongsi cerita dengan kawan, agar kita dapat orang kata melepaskan permasalahan-permasalahan dalam diri kita kepada orang lain. Bersenam, salah satu cara untuk kita mengurangkan tekanan jiwa. Even stres di tempat kerja, seelok-eloknya setiap hari ataupun 3 hari seminggu kita bersenam untuk memastikan bahawa diri kita sihat, oksigen dapat disalurkan ke seluruh badan kita dengan baik, dan terutamanya di bahagian otak kita. Dan bila kita tubuh badan sihat, jiwa kita akan sihat. Dan kalau ada masa, kita pergi melancong.
Melancong, bawa kawan kita pergi melancong ke mana-mana yang kita suka, agar kita dapat orang kata melihat pemandangan-pemandangan yang indah, menghirup udara-udara yang nyaman, dan ini akan mengurangkan tekanan jiwa kita. Penuhi masa dengan aktiviti. So, pergi melancong, bersenam, berkawan. Ini aktiviti-aktiviti yang perlu kita ada untuk menyibukkan diri kita seharian, agar kita tidak memikirkan benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir. Dan yang paling utama sekali, dekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah solat. Jangan sesekali meninggalkan 5 waktu, dan ditambahkan dengan solat-solat sunat, solat-solat tahajud, solat-solat duha, dengan harapan kita diberi petunjuk dan hidayah, kita diberikan perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberkati, agar kita dirahmati kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Salam Nusantara.